Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, alhamdulillah. Tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambung bacaan hadis kita sampai pada bab Dhammu as-sibyani 'inda fawratil 'asha atau fawratil 'isha, menghimpun kanak-kanak di dalam rumah ketika malam sudah gelap. Kalau seperti ini dan juga yang telah kita sebut pada pertemuan yang lalu adalah apa yang diambil ringan oleh masyarakat pada hari ini, sehingga akhirnya dia merubah perwatakan anak-anak atau anak-anak muda, khususnya remaja, hingga mereka daripada kena berdiam diri di waktu malam lah, mereka lebih aktif. Iaitu siang dan malam ini juga Allah kata inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar, sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang. Sering Allah sebut dalam Quran pertukaran malam dan siang. Apa yang berlaku, dia bukan semata-mata siang hilang main malam, habis malam main siang tak. Allah nak suruh kita kaji dan faham, apabila malam datang berarti hilang cahaya, yang datang adalah kegelapan. Kemudian hilang malam, hilang kegelapan, datang cahaya. Pada cerah dan gelap itu ada pengkhususan yang tertentu, ada keistimewaan dia. Juga peredaran atau pertukaran siang dan malam itu, padanya terdapat kerehatan dan juga kepenatan. Siang memang waktu untuk kita berpenat, tak boleh. Kita akan baca hadis lagi yang Nabi sebut, orang yang tidur di awal siang ni pemalas. Di hujung siang, orang yang tidur di hujung siang adalah bodoh. Kerana siang adalah waktu untuk bergerak, waktu untuk bekerja, waktu untuk melaksanakan tanggungjawab kita. Malam kena berehat. Tapi bila malam jadi rancak hari ini, siang pula jadi sunyi sepi. Apabila manusia merubah apa yang Allah tetapkan dan dia berasa okey, sebenarnya tak okey, dia sedang mencipta masalah. Itu Nabi kata, Kufu sibyanakum hatta tadhhaba fahmatul 'isha sa'ata tahubbu syayatin. Hendaklah kamu himpunkan anak-anak kamu di dalam rumah sehingga hilang kegelapan malam. Itu adalah waktu syaitan berkeliaran. Kita tak nampak syaitan. Antara hikmahnya Allah nak kita faham dan yakin apa yang disebut oleh Allah dan Rasulnya. Maka apabila tak boleh dipandang oleh mata, tak berarti mereka tak ada. Itu lebih berbahaya.
Sebab itu jangan biarkan anak-anak keluar malam, duduk di rumah, buat aktiviti di rumah. Sebenarnya banyak benda ada pun boleh buat di rumah daripada keluar malam. Ini punca kerosakan. Dia mula nak mengikut kawan isap apa, kawan buat apa, kawan naik motor macam mana, pergi mana apa semua ni. Malam adalah waktu yang paling rancak untuk merancang keburukan. Itu Allah minta kita berlindung, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Mohonlah berlindung dengan Allah daripada malam apabila dia telah gelap. Kerana kejahatan malam itu sangat banyak. Bukan malam tu yang memudaratkan, tidak, tapi apabila orang menjadikan malam sebagai usaha dia untuk merosakkan orang lain. Maka orang nak mencuri banyak di waktu malam. Orang yang nak minum arak, berjudi, bersemua waktu malam. Maka ketika itu syaitan juga sangat rancak berkeliaran, lalu merosakkan orang-orang yang keluar di waktu malam. Babut tahrish bainal bahaim, bab melaga-lagakan antara binatang. Ini adat lama dah manusia. Dia tak tahu, dia buat semua. Orang dengan orang pun lawan. Habis cuma tengok orang lawan sama orang, datang pula lembu dengan lembu, kambing dengan kambing, ayam dengan ayam. Melaga-lagakan antara binatang adalah hukumnya haram. Haddatsana Mikhlad ibn Malik أو مخلد بن مالك قال حدثنا هاشم بن القاسم عن أبي الجعفر الرازي عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن يحرش بين البهائم, bahawa dilarang melaga-lagakan di antara binatang. Bab libahil kalbi wa nahiqil himar, bab salakan anjing dan teriakan keldai atau seumpama keldai binatang yang lain. Kenapa di tengah malam binatang-binatang seperti ini bunyi dengan kuat? Apa yang datang kepada mereka? Haddatsana Abdullah bin Salih qala haddatsani al-Laits qala haddatsani Khalid bin Yazid an Sa'id bin Abi Hilal عن سعيد بن زياد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقل الخروج بعد هدوء, kurangkan keluar selepas tenangnya waktu malam. Habis waktu Isya, kalau ada hal sikit, pergilah bagi selesai, kemudian pulang. Jangan keluar lagi daripada rumah tanpa sebab yang kuat atau tanpa kecemasan selepas selesai kita salat Isya dan beberapa detik selepas itu. Fa inna lillahi dawab yabuthuhun, sesungguhnya Allah memiliki binatang-binatang atau makhluk-makhluk yang Allah hantarkannya. Maka faman sami'a nibahal kalb, siapa yang mendengar salakan anjing, au nihaqa himar, atau teriakan atau suara kuat daripada keldai, maka hendaklah dia memohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam, yang dilaknat. Fa innahum yarawna ma la tarawun, kerana sesungguhnya binatang-binatang itu melihat apa yang tak mampu kamu lihat. Ya, kadang-kadang kalau kita pula binatang, ayam tengah malam dia bunyi, anjing tengah malam dia salak, lembu di kandang tiba-tiba bunyi bising, mereka sedang melihat sesuatu. Itu di antara makhluk Allah yang tak dapat kita lihat dengan pandangan mata kita, dapat dilihat oleh binatang. Namun
apa yang mereka mampu beritahu kepada kita kecuali dengan salakan atau suara mereka yang tak dapat kita faham. Subhanallah, Nabi SAW mengkhabarkan perkara ini supaya apabila ada isyarat-isyarat begitu, hendaklah kita bersegera mengingati Allah. Jangan leka, jangan lalai, dan mohonlah berlindung dengan Allah daripada syaitan. Betapa syaitan ini adalah punca kepada segala kejahatan. Dialah yang membisik kepada nafsu, lalu nafsu meronta-ronta untuk seseorang itu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan juga merancang, dengan kita baca hadis yang sebelum ni, bagaimana syaitan membisik pada kanak-kanak, syaitan membisik pada binatang, syaitan membisik pada binatang buah dan sebagainya, untuk mereka melakukan kerosakan kepada manusia. Hadis kita baca itu, Nabi biarkan seekor tikus melintas di hadapan Nabi, lalu dia ambil sumbu pelita, dibawanya dan diletak di atas selembar kain, lalu terbakar. Kata Nabi, syaitan yang menyuruh binatang-binatang seperti itu untuk melakukan kerosakan di rumah manusia. Masya Allah, hingga dia boleh membisik pada binatang. Nah, juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum nibahal kalb aw nihaqal hamir min al-lail fata'awwadhu billah." Jika kamu mendengar salakan anjing atau teriakan keldai atau seumpamanya di waktu malam, maka mohonlah berlindung dengan Allah. Sungguhnya mereka lihat apa yang kamu tidak boleh lihat. Wa ajiful abwab, oleh kerana itu tutuplah ketat, tutup dengan rapat pintu-pintu rumah kamu, dan sebutlah nama Allah ketika kamu menutupnya. Pintu pun baca bismillah. Ta'awuzubillahi minasyaitanir rajim. Tutup. Malam jangan biar terbuka pintu. Kalau kita rasa panas, nak ambil udara luar sikit, ya. Tutup pintu, kerana ini arahan daripada Rasulullah. Kerana sesungguhnya syaitan tidak mampu membuka pintu yang ditutup rapat dan disebut nama Allah ketika menutupnya. Wa uqul jirat, dan tutuplah bekas yang kamu simpan air. Wa uqul al-qura, dan ikatlah muncung bekas yang kamu simpan air, yang kita sebut yang dahulunya diperbuat daripada kulit binatang. Wa akfiul aniyah, dan tudunglah bekas-bekas yang kamu simpan di dalamnya makanan kamu. Nah, bab idza sami'a diyaka, bab apabila seseorang itu mendengar kokokan ayam. Subhanallah, Nabi cerita semua supaya kita tahu semua, supaya kita memberi perhatian kepada setiap apa yang disarankan kepada kita oleh Nabi SAW. Apa di sebalik bunyi kokokan ayam, terutamanya di tengah malam. Haddatsana Abdullah bin Salih qala haddatsani al-Laits qala haddatsani Ja'far bin Rabi'ah an Abdurrahman bin Hurmuz an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu idza sami'tum siyah ad-diyakati min al-lail fa innaha ra'at malakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu mendengar kokokan ayam di waktu malam, sesungguhnya dia sedang melihat malaikat. Ayam lihat malaikat, dia akan berkokok, utamanya apabila hampir pagi. Dan subhanallah, itu adalah kita kata macam loceng yang berbunyi lah, untuk kejut kita bangun menyembah Allah pada waktu yang sangat mulia, pada waktu yang sangat diperkenankan oleh Allah akan segala hajat dan permintaan manusia, waktu yang paling mudah diampunkan dosa-dosa orang yang memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasalullaha min fadlih,
Maka jika kamu dengar kukukan ayam ketika itu, mohonlah kelebihan daripada Allah, yakni berdoa. Kadang kita pun terjaga dengar teriakan ayam macam tu, kukukan ayam, kita terjaga, maka mintalah sesuatu daripada Allah. Wa idza sami'tum lihaqal hamir min al-lail fa innaha ra'at syaitanan. Jika kamu mendengar teriakan keldai di waktu malam, sesungguhnya ketahuilah dia melihat syaitan. Maka mohonlah berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada syaitan. Bab la tasubbul burghus. Bab jangan kamu mencela dan melaknat nyamuk. Nyamuk ni subhanallah, di antara tentera Allah yang kecil. Apa saja yang Allah cipta, maka jangan dilaknat walaupun kesan yang memudaratkan. Tidaklah semuanya padanya ada kemudaratan kecuali dengan izin Allah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala nak manusia hidup dalam sistem yang baik, keadaan yang betul. Ya, nyamuk dicipta oleh Allah, tetapi bukanlah kita perlu hidup dengannya dalam keadaan aman. Bagaimana manusia mengatur hidupnya, kebersihan sekitar rumah dia, cakna dia ambil berat. Ada tak bekas-bekas yang boleh membiarkan nyamuk lalu memudaratkan dia? Kesan dia sudah diketahui. Cuma kesalahan itu atas manusia, bukan pada nyamuk itu. Kerja dia memang cari darah untuk minum, untuk makan. Maka janganlah kita membuka ruang untuk kita mendapat mudarat daripada nyamuk tersebut. Jika seseorang itu terkena penyakit akibat nyamuk, maka janganlah dia mencela nyamuk itu. Celalah diri dia yang tidak menjaga apa yang perlu dia jaga. Suatu hari kata Anas bin Malik, anna rajulan la'ana burghuthan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang melaknat nyamuk ketika dia duduk dekat dengan Nabi. Ada nyamuk melintas, dia kata celaka nyamuk ni. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tal'anhu, jangan kamu melaknatnya, fa innahu ayqadha nabiyyan minal anbiya'i lis-salah. Sesungguhnya dia telah membangunkan atau mengejut seorang nabi daripada para anbiya untuk bangun salat. Di rumah ini itu kita terjaga. Maknanya sallallahu alaihi wasallam, hikmah yang tersembunyi ialah apabila kita mengambil sesuatu daripada cara hidup yang baik. Bila Allah suruh kita hidup dengan sihat, la darara wa la dirar, jangan memudaratkan diri sendiri dan orang lain, maka kita kena ambil berat dalam bab itu. Setelah jika kita gagal, lalai, lalu kita ditimpa sesuatu, maka janganlah menyalahkan apa yang mengena kita kecuali diri kita sendiri kerana kelalaian kita. Itu maksud dia. Bukan kata kena belah nyamuk, kena buat ladang nyamuk, susun timba, nampak mainlah duk orang ni. Kami tak boleh kata apa tak. Tak boleh kata tu bila kita ralik dia main ketit kita buat apa yang patut tanpa mencela dia. Begitu juga binatang-binatang berbisa yang lain. Kadang kita halau atau kita bunuhnya kerana ada izin daripada Nabi SAW, tetapi jangan melaknat dan mencela dia, kerana dia adalah di antara makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti wabak yang sedang kita hadapi. Kesalahan itu pada kita sebenarnya. Apabila kita tak berasa kita salah dengan teguran Allah, Allah hantar mai wabak. Sebelum ni pun ada dah, tapi semakin advance, makin hebat. Dulu tak kena asingkan saja, sakit lah ni, semua hak tak sakit pun kena asing juga berbanding yang sakit. Mayang pun kena jaga, nak pergi mana pun kena jaga hati-hati dan sebagainya. Seharusnya manusia dia melihat balik apa yang dia buat sampai boleh dibui wabak macam ni.
Bukan dia mencela penyakit tersebut, bukan menyalahkan penyakit tersebut. Itu kita selalu sebut, COVID ini kita sedang berurusan dengan Allah, bukan berurusan dengan dia. Bila tak selesai urusan kita dengan Allah, maka macam mana boleh terhapus apa yang Allah hantar kepada kita sebagai bala, sebagai ujian kepada kita? Kena berurusan dengan Allah dengan baik. Bab maksiat tak selesai lagi, subhanallah. Dia seperti menghidangkan susu pada masa yang sama meletak segelas arak juga. Dan kepelikan masyarakat yang sudah lama duduk dalam kemaksiatan, dia akan menentang perkara yang dianjurkan untuk menghapuskan kemaksiatan. Lihat bila di BKL cadang pada tahun depan untuk menghadkan jualan arak, yang mangkit marah orang Melayu, kata batalkan balik arahan pengawalan penjualan arak. Ini boleh menyebabkan ekonomi tak rancak, cukai kerajaan pun menjadi kurang. Ni pasal apa? Pasal dia lama sangat dah arak ni dijual di tepi-tepi jalan, di kedai-kedai runcit, di kedai-kedai 24 jam, yang anak-anak muda waktu mana pun boleh pergi beli. Ambuhlah had 18 ke apa, siapa nak pergi tanya umur 18 tu, tak ada tanya. Ambil meltak atas kaunter tu, depa jual. Itu lama sangat duduk dalam maksiat, nak buat payah. Apa hiburan? Duk tak apa tu, nyanyi tak apa, ada SOP depa patuh. Orang ni kena. Naik-naik menyanyi esok positif. Jangan sombong dengan Allah. Jangan sombong. Kalau di masjid lah tiba-tiba positif, tutup terus masjid. Tutup terus. Tapi hak menyanyi dah tak apa, kita tunda dah. Swab test semua yang lain, tengok lagu mana, tak ada apa, jalan balik. Ya Allah. Dia itulah. Mari ada artis, sepasang artis tak kahwin, tangkap gambar duk rapat aku lagu tu, boh dalam Instagram dia. Orang kecam dia. Dia kata, saya bukan peluk dan cium pun. Cuba tengok. Cuba tengok. Lama dah tak ditegur, tak ada undang-undang tangkap gambar, pegang tangan hang aku lah apa semua. Kita saya bukan peluk cium pun. Mama saya bagi saya upload gambar macam ni. Mama hang siapa? Mama hang siapa? Awak kalau diizin jadi halal. Ini jahiliyah yang begitu tebal yang ada dalam masyarakat Islam. Kerana penguasaan undang-undang, kerana bebas untuk mereka berpakaian seperti apa, berpegangan dengan siapa pun. Ya Rabb. Itu jangan melaknat apa yang menimpa kita. Salahkanlah diri kita kerana kita tak ikut arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Babul qailah, bab tidur di waktu siang. Haddatsana Ali bin Abdullah قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان عمر رضي الله عنه يمر بنا نصف النهار أو قريبا منه فيقول قوموا فقيلوا فما بقي فللشيطان. Sayyidina Umar dia melintas di hadapan kami waktu di tengah hari, ini sebelum zuhur. Lalu dia kata, dia tengok para sahabat duduk bersembang. Sayyidina Umar kata, qumu, bangun, faqilu, pergi tidur. Siapa yang masih ada, maka dia adalah habuan syaitan. Yang duduk sembang juga, syaitan akan main kacau hamba. Sayyidina Anas meriwayatkan juga bahawa kata mereka, kanu yajma'un thumma yaqilun. Dahulunya para sahabat berhimpun, bersembang, berbincang,
kemudian mereka akan tidur di waktu tengah hari. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, memang kajian yang dibuat menunjukkan tidur sebentar di waktu tengah hari ini adalah pengecas tenaga kita yang paling hebat. Tak boleh carilah, tak usah makan suplemen apa-apa lah, tak usah duk apa exercise apa-apa untuk kita cergas. Kita dapat tenaga, kemudian kita dapat bangun malam dengan awal, kecuali dengan tidur sebentar di waktu siang. Sebelum zuhur itu afdal, selepasnya juga adalah diizinkan. Kita tuang mengelak lah, kerana kita dah, zaman kita ni kita kerja sampai waktu tengah hari itu. Kalau ada masa untuk kita tidur sat, walau 10 hingga 15 minit, maka tidurlah. Kita akan dapat satu tenaga yang lain. Subhanallah. Saya pengalaman lah kemarin letih sangat, tengah hari tidur sat. Bila tidur, Masya Allah, sampai malam, sampai kuliah malam, jadi cergas. Macam itulah kita. Ada waktu tengah hari, setelah kita di waktu pagi kita bekerja apa semua, tidur sat, dia akan memberi tenaga. Para masyayikh, guru, alim ulama, begitulah yang mereka lakukan untuk mengambil kekuatan di tengah malam. Kenapa malam mereka hebat? Boleh berdiri, sehingga disebutkan oleh Imam An-Nawawi, Sayyidina Uthman dan juga para sahabat yang lain, bila mereka mula solat selepas Isya, mereka akan khatam Al-Quran dalam 2 rakaat sebelum subuh. Semayang daripada lepas Isya atau semayang tahajud dah, baca Quran dalam 2 rakaat sampai subuh selesai. Punya lama berdiri Sayyidina Uthman dan juga para sahabat yang lain. Kenapa? Kerana mereka ada kerehatan yang cukup, terutamanya di waktu siang mereka tidur sebentar. Masya Allah. Bab naumu akhirin nahar, bab tidur di hujung hari, makna di waktu petang lepas asar. Kata Khawwat bin Khubayb menaqalkan bahawa naumu awwalin nahari kharqun, tidur di awal siang adalah kejahilan, hanya kebodohan, atau maknanya dia ni patutnya dia dosa tidur. Sebab awal siang ini waktu untuk kita bergerak aktif. Nabi pun sebut, moga-moga Allah berkati umatku yang bangun di awal pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkatilah umatku yang bersegera memulakan harinya, maknanya bangun awal. Wa awsatuhu khalqan, dan tidur di pertengahan siang itu adalah satu kebiasaan yang baik. Sajiyatun wa tab'un, maknanya elok, jadikan adat tidur di tengah hari. Wa akhiruhu hamqun, dan tidur di hujung siang adalah kebodohan, dan memang dia boleh bagi seorang itu hilang waras. Tidur pesak kerak-kerak kan, dia boleh jadi, bahasa kita bingung lah, mungkin-mungkin itu tak tahu kan. Dia bukan jadi kuih semangat, mandor. Mungkin itu lesu, dia tak memberi tenaga. Tuan-tuan dirahmati Allah, kecualilah terlalu penat dan tidak dijadikan sebagai adat sila. Ya, kadang-kadang kita tak larat sangat lepas sak tu, lepas mayang tu kita baring zat, tidur zat, bukan adat sila. Penat sangat sila, tapi tiap hari terselang hari kerana nak tidur lepas sak. Sedangkan malam sudah hampir, dan malam itulah waktu tidur yang sebenar. Ini adalah kebodohan yang harus dielakkan oleh seseorang itu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.